kasih kerana masih menonton Sudut Pandang, dan setiap tahun akan ada satu minggu di mana usahawan-usahawan era baru ini, usahawan global era baru, era internet dan sebagainya akan berbincang, bersembang, bertukar-tukar idea, mengeluarkan kreativiti baru dan sebagainya. Global Entrepreneurship Week, Minggu Usahawan Global. Dan soalan saya seterusnya, bagaimana nak menghubungkan ini? Kerana kita tahu ada jurang biasa, jurang kaya miskin, jurang berpendidikan tidak berpendidikan, jurang orang boleh cakap bahasa Inggeris tak boleh cakap bahasa Inggeris. Pada masa yang sama ada jurang digital. Dan dalam ekonomi 2.0, keduanya bertindan dan mungkin melebarkan lagi jurang ini. Tetapi bagaimana dalam aspek pembangunan komuniti misalnya, kita mahu mereka yang terpinggir ini pun tidak melihat diri mereka sebagai tidak mampu masuk ke dalam arus ini, tetapi jika mereka bersatu tenaga dan memikirkan sesuatu, capaian internet pun boleh sampai kepada mereka dan membuka peluang kepada mereka pun. Kalau buat bawah hulu pun boleh jual kat New York misalnya. Saudari Isfadaila. Ya, Encik Kamarul dan para penonton, saya ingin berkongsilah pengalaman saya dengan pembangunan komuniti. Kebanyakan komuniti projek yang saya lakukan adalah bersama masyarakat luar bandar, yang kami bersama-sama dengan stakeholder projek ni kan terutamanya dalam projek telecenter. Telecenter ni dengan kata Melayunya macam projek komuniti lah, projek komuniti, pusat internet desa dan sebagainya, yang mana kebanyakan komuniti telah dibekalkan dengan prasarana capaian ke internet. Jadi kalau kita lihat macam tahun lepas Global Entrepreneurship Week punya aktiviti ni di Malaysia kita ada 450 lebih, dan 300 daripada aktiviti tersebut adalah sumbangan masyarakat luar bandar ni. Mereka telah mengajukan berbagai-bagai aktiviti keusahawanan ni, termasuk macam bengkel untuk macam mana nak buat blog, bengkel Facebook, dan kebanyakan mereka pada minggu keusahawanan tu kami memang bagi peluang kepada usahawan-usahawan yang dah berjaya ataupun yang mahu menjadi usahawan untuk mereka melengkapkan diri dengan cara-cara baru macam mana mereka boleh meningkatkan diri mereka, termasuk capaian kepada internet dan cara nak mempromosikan produk mereka menerusi internet. Jadi kalau tahun lepas mereka telah merancang 300 aktiviti dan telah berjaya melakukan aktiviti tersebut dengan gabungan usahawan-usahawan yang ada di tempat tu, mereka telah menubuhkan satu kelab ataupun persatuan, kelab usahawan sosial pusat internet desa. Dan tahun ni kami telah merancang untuk mengadakan pertandingan supaya masyarakat-masyarakat ni membuat kertas cadangan terhadap apakah aktiviti-aktiviti yang mereka nak lakukan. Jadi kami akan beri sedikit seed fund macam mana mereka boleh melakukan berbagai aktiviti, dan kami sarankan setiap tempatnya dekat Malaysia ni pusat internet ada 40 pusat di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi kami galakkan masyarakat ni berkumpul dan membuat kertas cadangan macam mana mereka nak buat aktiviti keusahawanan global ni berpandukan pengalaman mereka pada tahun lepas. Jadi mereka akan dipertandingkan dan ada hadiah-hadiah menarik yang menanti mereka. Saudara Azim, bagaimana kita nak menjadikan apa yang disebut tadi itu sebagai satu perkara yang lumrah, bukannya satu perkara yang mengikut musim atau sebagainya? Maknanya kalau tak ada campur tangan luar, benda itu tak berjalan. Tapi kita nak perkara itu seperti juga kalau mereka menuntut bekalan air dan elektrik, mereka juga menuntut bukan saja capaian internet tetapi capaian internet jalur lebar berkelajuan tinggi, kerana banyak perkara yang mereka sumbangkan. Dan dalam era sekarang ini di mana kita memikirkan soal sumber, maknanya sumber alam kita banyak bukannya di pusat aktiviti bandar tapi di luar. Jadi tentunya sebenarnya yang lebih mempunyai sumber itu adalah masyarakat di desa. Tapi bagaimana nak memadankan keupayaan yang diberikan oleh projek seperti itu dengan satu pemikiran baru tanpa perlu dipegang tangannya oleh orang daripada bandar, dari bandar, tetapi sebenarnya komuniti itu yang sampai ke tahap itu. Itu satu untuk pihak luar bandar mencapai tahap tu, ada satu yang saya rasa sangat mudah. Apa yang dia perlukan adalah role model ataupun orang-orang yang dapat bantu mereka dengan secara sekelip mata bertukar fikiran. Macam kita ada paradigm shift. Sebagai contohnya di Bangladesh ada projek Grameen Phone. Jadi
Grameenphone ni adalah satu projek di mana orang-orang yang sangat miskin ni dipilih untuk dia orang buat bisnes dengan menggunakan panggilan phone sebagai internet. Jadi yang mendorongnya bukannya kempen dari luar, yang mendorongnya adalah nilai yang kita dapat di situ. Contoh dia, kalau petani-petani di mana-mana nak belajar dapat teknologi yang terbaru, maklumat hujan ke, nak buat brainstorming, okey, orang kat laut dia tanam padi macam mana. Jadi kalau dia orang dapat tengok nilai tu dengan sekelip matanya, dia orang tak payah nak tak payah paksa kena pakai internet, secara sendirinya mereka akan cari idea-idea yang ada untuk menggunakan internet dan menjadi usahawan yang lebih maju. Cuma sekarang ni mungkin mata dia orang tak tercelik lagi, tak ternampak peluang dia, nilai dia. Kita perlu macam seed ataupun pencetus dia. Kita perlu 1-2 orang. Cari antara kalangan-kalangan orang ni yang memang dah berjaya, tunjukkan dia sebagai role model, sebab kita orang Malaysia ni suka ikut, suka copy. Nampak kawan-kawan dia Baru buat kita itu, yakin. baru kita yakin kita akan ikut sama. Sebab saya tanya itu adalah kerana bila membicarakan tentang negara China pun sekali, orang mempertikaikan bahawa China tu boleh naik sebagai satu kuasa terbesar dunia menggantikan Amerika kerana jurang di antara desa dan bandar itu lebar. Tapi dalam ekonomi baru tidak mestinya perlu berada di bandar untuk mendapatkan kreativiti dan inovasi. Tidak perlu berada di Malaysia sahaja untuk mendapatkan kreativiti. Kita boleh menjadi usahawan di Malaysia tapi mendapatkan idea itu daripada luar. Dan oleh kerana Alpha Catalyst juga meletakkan mantra bahawa organisasi Asia juga boleh mendapat kek ekonomi lebih besar daripada pasaran dunia. Bagaimana kita nak melihat sistem ataupun ekosistem yang lebih besar untuk membantu usahawan seperti projek desa ini, kerana tanpa sistem ekonomi mikro seperti yang diunjurkan oleh Grameen dan Grameen Bank misalnya, sukar untuk internet dan capaian saja membantu. Ia memerlukan penukaran pemikiran satu. Yang keduanya, penukaran ekosistem itu, bantuan sistem kredit mikro dan sebagainya, itu cukup besar. Jadi mungkinkah pada masa yang sama kita memikirkan capaian internet dan juga meletakkan kandungan dan perkhidmatan di situ, pada masa yang sama sokongan lain itu apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menganjak negara kita, walaupun kita maju tapi tidak mestinya semua penduduk itu perlu datang duduk di Lemah Kelang misalnya, walaupun berada di kampung saya di Perlis ataupun di hujung Sabah dan Sarawak, masih boleh tidak ketinggalan dalam era digital. Itu kita bincangkan selepas ini.